Ada yang tahu tak? Cepat. Siapa teka dia apa nama? Perang apa? Apa dia? Khandak. 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 Salah. Salah. Perang pertama sekali. Mira susun perang. Perang pertama dalam Islam. Perang apa? Perang Uhud. Perang yang itu perang kedua. Perang Badar. Perang Badar. Perang Betul. Badar. Okey, perang Badar. Cuma terbaik. Okey, tak apa. So insya-Allah lepas ni kita akan belajar lagi kisah apa? Siri-siri perang pula Okey, insya-Allah. So pada tahun 2 Hijrah peristiwa yang terbesar berlaku adalah peristiwa perang Badar berlaku kan. So pada ketika ni dekat Madinah. Nak kata Rasulullah masa ni dah dekat Madinah kan. So bila pada tahun ke-2 Hijrah ni waktu ni suasana Madinah dia sangat riuh dengan suasana ramainya para sahabat ni sedang buat persiapan nak pergi ke Badar kan. Okey. So sementara Rasulullah ni dia buat pemeriksaan nak terakhir kan kepada pasukan dia untuk bergerak pergi ke medan jihad tu datanglah kan seorang budak yang berumur 13 tahun. So kalau 13 tahun form berapa sekarang? Form 1. Okay, form 1. Okay, so siapa ada adik yang form 1 kat sini? Belum. Tak ada. Okay, okay. InsyaAllah saya ada Saya ada adik yang umur 13. Okay, so nak kata Sofia tadi macam nak cakap je dia ada adik umur 13 tahun ke Ayah Sofia? Tak ada. Tak ada. Okay, so nak kata umur 13 ni boleh katakan masih kecil lah jugalah kan. Nak kata umur budak-budak lagi lah kan. Jadi nak kata budak ni datang kan pada usia dia 13 tahun datang jumpa dengan Rasulullah nak menyatakan hasrat dia nak join perang ni kan. Dengan wajah yang sangat excited kan. Jumpa dengan Rasulullah datang bawa pedang. Bawa pedang tu sama tinggi dengan dia. Nak kata dia tu memang semangat lah nak kata dia nak join perang tu sampai kan dia memang dibawa pedang sekalian. Jumpa Rasulullah kata dia nak join perang kan. So apa yang next. So apa berlaku bila dia jumpa je Rasulullah dia kata wahai Rasulullah biarlah diriku menjadi penebus dirimu wahai Rasulullah kan. Izinkanlah aku pergi bersamamu untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah di bawah panjimu kan. So nak kata betapa excitednya pemuda ni dia nak join perang tu kan. Kalau kita kan kalau kita tengok budak remaja sekarang kalau kita tengok kan apa yang diorang buat. Kalau kita tengok kita buka IG ke, buka TikTok ke, kita tengok tak budak-budak sekolah ni buat apa sekarang? Apa budak-budak ni selalu buat? Menari, buat challenge dekat TikTok. Buat challenge kan, buat TikTok. Makeup kan, kecil-kecil lagi dah buat tutorial makeup kan. Apa lagi? Macam-macam lah nak kata kan. Ada yang dah kecil-kecil dah buat bisnes, pandai berbisnes. Masa saya jadi fesi dulu dekat sekolah, time cuti sekolah tu budak dah jam 4 kan. Dia kata dia main cuti sekolah ni memang dia buat bisnes. Kata kalah lah kita budak dah jam 4. Kita dulu dah jam 4 duk main sorok-sorok lagi kan. Tapi dia dah boleh buat bisnes dia kata kan. So nak kata budak zaman sekarang tu kesibukan dia adalah kepada benda-benda dunia kan. Benda-benda sosial, media sosial kan. Benda-benda macam tu kan. So berbezalah kan dengan generasi zaman Rasulullah dulu kan. So apa benda yang tapi nak kata macam berbeza sangat lah kan budak form 1 13 tahun sekarang dengan zaman Rasulullah dulu. Tapi nak kata itulah sekarang ni adalah inilah generasi yang kita nak kena bina kan. Kita nak moldkan dia, kita nak bentuk dia tu dengan Islam supaya generasi-generasi ni lah yang akan menjadi generasi seperti mana generasi para sahabat dulu kan. So kita nak membina diorang tu supaya otak diorang yang cerdik tu kan, budak-budak ni kan cerdik sebenarnya kan. So kita nak membina diorang ni menjadi orang yang dia bukan sekadar memikirkan
kehidupan dunia sahaja kan. Tapi kita nak dia sibuk fikir macam mana nak contribute diri dia tu untuk Islam kan. Mati untuk Islam macam mana budak ni kan. Sahabat ni kan, Zaid bin Sabit ni. So jadi bila Rasulullah tengok kan generasi yang semangat pada ketika tu datang jumpa Rasulullah kata nak join perang pada umur 13 tahun kan. So nak kata happy tak Rasulullah? Mestilah happy kan. Maksudnya budak muda, kanak-kanak yang macam sangat kecil datang kan nak mempertaruhkan nyawa dia untuk Islam kan. So takkanlah Rasulullah tak gembira kan. Tapi malangnya nak kata Rasulullah mula-mula puji dulu kan. Puji dulu Zaid bin Sabit ni, tepuk-tepuk bahu dia sikit kan. Puji-puji sikit. Rasulullah kata kat dia kan, Rasulullah tolaklah permintaan dia untuk join perang tu kan. Sebabkan usia dia yang terlalu muda. So disebabkan so akhirnya dia pun macam mana nak kata sahabat ni pun balik dalam keadaan rasa sedih kan. So kalau kita pula kan, kalau sekarang kita sedih disebabkan apa? Cakap soalan. Sedih sebab duit tak cukup. Duit tak cukup. Lagi? Tu. Amirah nak jawab tu. Sedih sebab apa Amirah? Sebab Wah, sakit. sebab sakit. Kesiannya Ain. Tak dapat kahwin Lagi. dengan crush. Banyak benda-benda dunia lah kan. Yang selalunya kita sedih kan. Ni sebab Amir macam- tak dapat makanan. Tak dapat apa? Dia nak makan sedap-sedap. Tak dapat memenuhi perut kita kan, nak makan apa. Sedih tak dapat macam mana kawan kita dapat, sedih tak dapat kulit yang flawless macam mana kawan kita kan. Tak dapat travel sana sini kan. So macam-macam lah kesedihan kita tu untuk benda-benda yang macam sangat kecil lah kan, berbanding dengan kesedihan budak-budak zaman Rasulullah dulu kan. So nak kata memang betapa kecilnya lah benda yang kita sedihkan berbanding dengan budak-budak dulu kan. So jadi Zaid ni pun akhirnya dia pun baliklah ke rumah kan, sambil dia seret lah pedang dia kan, seret balik ke rumah, seret dia punya pedang tu dalam keadaan dia sangat sedih kan. So hati dia hancur kan, dia kata kan, hati dia hancur kerana dia rasa dia telah hilang peluang keemasan untuk dia tu ikut serta dalam perang yang Rasulullah nak buat kan. Okay, so akhirnya bila dia balik dalam keadaan sedih tu, mak dia, nama mak dia Nawar binti Malik. So mak dia pun bila tengok keadaan anak dia sedih, mak dia pun turut sedih kan. Jadi mak dia pun macam, sebabnya mak dia pun sendiri berharap kan dapat melihat anak dia ni dapat join Rasulullah tu pergi berperang juga. So nak kata mak dia ni sangat macam mengidam-idamkanlah untuk anak dia ni kan mati syahid kan di jalan Allah kan. So mak dia tu sangat berharap lah supaya anak dia tu boleh menggantikan ayah dia yang telah meninggal dunia di atas jalan ni kan, jalan berjihad kepada Allah tu. Tapi akhirnya dia tak dapat nak meneruskan apa yang mak dia harapkan. Disebabkan kekangan faktor dia kan, maka dia tak dapat join perang tu. So adakah dia berputus asa? So apa yang dia buat kan? So bila Zaid ni kan, bila dia rasa okay, ni adalah okay, aku tak dapat join perang ni kan, jadi apa yang patut aku buat? Adakah aku patut duduk dekat rumah dan bersedih kan, terus bersedih-sedih kan? Tak kan? Tapi apa yang dia buat adalah dia cuba fikir pula benda lain kan, cara lain untuk dia boleh untuk nak mendekati Rasulullah kan. Sebab tadi kan Kak tulis kan, obsesi dia adalah obsesi untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah kan. Okay, jadi apa yang dia buat, sebab kalau budak kecil ni kan kita tahu kan, budak kecil ni kalau dia nak something, dia mesti nak dia akan make sure benda tu dia dapat. Faham tak? Ada tak yang dia ada adik yang
macam selagi tak dapat benda tu kan, adik dia akan mengamuk, berguling-guling, menangis dekat shopping mall ke ataupun depan mak dia ke atau depan orang ramai tu, selagi mana dia tak dapat barang dia. Kalau macam adik saya sendiri memang macam tu lah PL ni kan. Selagi tak dapat barang tu, selagi tak dapat iPhone yang dia nak tu, dia akan berguling-guling, dia akan menangis, dia tak akan makan, dia duduk je dalam bilik tu. Apa ni, dah dapat barulah dia nak keluar bilik dia makan apa semua kan. So selagi mana dia tak dapat, selagi itulah dia akan menunjukkan rebel dia tu kan. So nak kata budak ni kan, dia bijak kan. Dia ada benda, kalau dia nak sesuatu benda dia akan usahakan untuk dapatkan juga benda tu kan. So jadi Zaid ni dia menggunakan kebijakan dia tu untuk memikirkan cara lain kan, untuk dia tu boleh cuba mendekatkan diri dia dengan Rasulullah juga kan. Kalau dia rasa okey, kalaulah tak dapat join perang sebabkan faktor umur, so dia rasa macam okey, aku kena cari cara lain kan. Aku cari cara lain, macam mana asalkan aku dapat juga kan mendekatkan diri aku dengan Rasulullah kan. So apa yang dia buat adalah dia pun pergilah kan, jadi dia pun pergilah, dia berfikir untuk cuba mendekatkan diri dia dengan Rasulullah dengan cara apa ni, pendekatan ilmu pengetahuan lah kan. Dengan kemampuan dia dan menghafal. So dia apa nak kata, dia menyampaikan hasrat dia ni kepada menyampaikan cadangan dia kepada mak dia kan. Apa yang dia terfikir kan. So akhirnya mak dia pun pergilah sampaikan hasrat anak dia ni kepada tokoh-tokoh dekat kabilah dia pada waktu tu lah kan. So jadi mak dia pun tokoh-tokoh pada kabilah dia tu pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah, dan diorang pun kata kan, jumpa Rasulullah dan kata, Rasulullah, apa ni, putera kami ni Zaid ni, dia ni sangat bijak budaknya kan. Dia ni dia dah menghafal Al-Quran dalam 17 juzuk macam tu kan. 17 surah Al-Quran dia telah hafal kan. Dan dia ni mampu membaca dengan sangat baik. So apa ni, dia ni pandai menulis dan membaca kan. So Rasulullah dia kata kan, cubalah, dan orang cakap dekat Rasulullah, cubalah kau check kan bacaan budak ni kan. So Rasulullah pun nak test lah Zaid ni dengan hafalan-hafalan yang dia dah buat kan. So bila check, nak kata betapa Zaid ni mampulah membaca Al-Quran tu dengan sangat baik kan. Dan pengucapan yang terdengar daripada bacaan dia tu pun sangat jelas. Jadi kalimah-kalimah yang keluar, kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang keluar daripada mulut dia tu, apa nak kata, macam seakan-akan berkilau seperti kilauan bintang gemilang yang menghiasi langit. Dan getaran suara dia yang keluar tu kan, dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran tu, membawa begitu sangat terkesan di hati dia. Nak kata betapa dia sangat mengesanilah ayat-ayat yang dia baca tu kan. So jadi Rasulullah ni kan, so Rasulullah pun setuju kan. Bila dah dengar check bacaan dia apa semua tu, Rasulullah setujulah untuk ambil dia ni sebagai pendamping Rasulullah kan. Untuk dia ni menjadi orang yang menulis wahyu dan menulis wahyu tu lah kan kepada Rasulullah kan. Okay. So Rasulullah apa ni? Okay. So Rasulullah ni kan, Rasulullah dia sangat tahu potensi sahabat ni kan, Zaid bin Sabit ni, dan Rasulullah dia nak polish potensi sahabat ni untuk lebih pada tahap optimum, faham tak? So, Rasulullah ni dia kenal Zaid ni kan, bila dah tahu kan Zaid ni pandai, boleh menghafal, boleh membaca, boleh menulis. So Rasulullah dia nak polish kelebihan yang ada pada Zaid ni untuk polish supaya kepada tahap yang optimal, supaya boleh dikontribut untuk Islam. Faham tak? Nak kata Faham. Kata Rasulullah tu dia sangat kenal lah orang-orang yang di sekeliling dia kan. So dia akan macam mana, Rasulullah dia akan gunakan setiap logam yang ada pada para sahabat tu untuk dipolish supaya digunakan sebaiknya untuk Islam kan. So macam kita kan, kalau kita ada kelebihan tu,
kelebihan kita ni banyak, betul tak? Tapi kalaulah kita tak gunakan kelebihan yang kita ada tu kepada saluran yang betul ataupun kita tak gunakan dia kepada Islam, so kita akan gunakan dia kepada jalan jahiliah kan. So macam itulah Rasulullah kan, dia nak make sure setiap potensi yang ada pada orang-orang yang dia kenal ni ataupun pada para sahabat ni digunakan sebaiknya, dan Rasulullah nak polish potensi tu semata-mata untuk sahabat ni contribute kepada Islam kan. Okay. So apa yang Rasulullah buat? Rasulullah tengok pada Zaid ni, Rasulullah kata, wahai Zaid, pergilah belajar bahasa Yahudi, which is bahasa apa? Hebrew kan? Ibrani kan? Sebabnya dekat Madinah kan ada orang Yahudi kan. So orang Yahudi ni kita tahu kan, dia orang sangat licik kan. Jadi Rasulullah pun mintalah Zaid ni untuk pergi belajar bahasa Yahudi. Sebabnya Rasulullah katalah Rasulullah tak yakin yang orang Yahudi ni akan terima sepenuhnya apa yang Rasulullah cakap. Jadi Rasulullah perlukan orang yang untuk faham bahasa Yahudi ni, bahasa Ibrani ni, untuk sampaikan kepada mereka tu lah, kepada orang Yahudi kan. So apa yang Zaid buat? Zaid pun terus kan bersetuju untuk belajar bahasa Ibrani tu. Okay. So nak kata Zaid ni dia belajar bahasa Ibrani tu dengan masa yang sangat singkat lah. So dia tak dalam masa yang singkat dia boleh belajar bahasa Ibrani dan boleh cakap macam native speaker kan. Orang yang memang macam pure lah orang Yahudi kan. Cakap macam native speaker kan. Okay. So jadi akhirnya Zaid ni menjadi dia mampu menulis surat-surat yang Rasulullah nak sampaikan kepada Yahudi dalam bahasa Ibrani kan. So dia boleh, dan Zaid pun boleh membacakan surat-surat yang orang Yahudi hantarkan kepada Rasulullah kan. So seterusnya bila Rasulullah tengok okay, dia dah fasih dalam bahasa Ibrani, Rasulullah minta pula Zaid ni belajar bahasa Suryani kan. So bahasa Suryani pula. Jadi nak katakan samalah bahasa Suryani pun Zaid ni belajar dalam masa yang sangat singkat kan. Tapi kalau untuk kita kan, kita sendiri kan, kalau Antuna kan belajar bahasa Arab tu ambil masa ke tak untuk boleh bercakap tu ataupun nak faham bahasa Arab tu? Lama. Macam mana? Susah kan bahasa Arab ni kan? Susah. Susah gila. Susah gila kan. Tapi kata Zaid ni dia boleh belajar bahasa lain tu dalam masa yang sangat singkat kan. Nak kata nak belajar sesuatu bahasa tu bukanlah benda yang mudah kan. Tapi disebabkan kekuatan iltizam dia tu buat kerana Allah, dan dia nampak kan jihad ilmu tu sama besar dengan jihad qitalan. Sebabkan dia rasa dia tak dapat pergi berjihad dengan Rasulullah ke perang Badar. So dia rasa bila Rasulullah offer dia untuk pergi belajar bahasa tu pun adalah satu benda yang sangat besar bagi dia kan. So dia pun berusaha dan bersemangat dalam dia nak mempelajari bahasa tu, seperti mana dia bersemangat juga nak pergi join perang tu kan. So kata setelah tu bila Rasulullah tengok kemampuan Zaid ni dalam boleh menguasai bahasa dan membaca dan menulis dengan baik, so Rasulullah akhirnya mengangkat Zaid ni menjadi penterjemah kepada Rasulullah kan. So setelah tu Rasulullah pun mengangkatlah Zaid ni kan menjadi pencatat wahyu Allah kan. So setiap kali wahyu tu turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah panggil Zaid ni kan untuk menuliskan wahyu tu kan. Jadi akhirnya nak kata para sahabat ni kan dia work so hard kan untuk dia nak memastikan pentarbiahan dia tu berkualiti. So nak kata diorang ni adalah orang yang independent learner lah kan. Dia bukannya macam tunggu Rasulullah kata okay hari ni ada sharing, okay barulah join kan. Tak kan. Tapi dia adalah orang-orang yang nak kata dia datang kepada Rasulullah tu kan. Dia
dia macam mana? Dia kata sahabat ni dia yang laju-laju mencari opportunity untuk dapat faham wahyu untuk pentadbiran diri dia tu kan. Untuk dia menjadi seorang muslim yang sebenar. So nak kata macam tadi kan, dia tak dapat pergi berjihad kan. Sebabkan dia rasa okey, itu adalah kekangan faktor umur dia kan. So dia tak boleh pergi berjihad. So adakah dia berputus asa? Tak kan? Tapi dia mencari solusi lain ataupun opportunity lain untuk dia cuba juga kan mencapai objektif dia. Yang pertama tadi adalah dia nak mendekatkan diri dengan Rasulullah kan. Nak mendekatkan diri dengan wahyu Allah kan. So apa yang dia buat, dia cuba cari opportunity lain kan. So nak kata dia sangat melajurkan diri dia tu berterusan kan, berjalan kan. Okay. So jadi nak kata pemuda ni, so nak kata akhirnya Zaid ni dia menjadi pakar rujukan utama Al-Quran bagi seluruh umat Islam kan. Ketika setelah Rasulullah tu wafat. So pada zaman Abu Bakar pun dialah orang yang penting di sebalik tugas mengumpul Al-Quran kan. Pada waktu pemerintahan Abu Bakar. So pada waktu pemerintahan Uthman pun dialah orang yang memimpin untuk mengumpulkan menyatukan mushaf Al-Quran tu kan. Pada waktu Uthman bin Affan tu. Okay. So okay. So disebabkan kita tahu kan Zaid ni adalah orang yang akhirnya dia lah orang yang mencatat pencatat wahyu Allah, orang yang memang dekat dengan Al-Quran kan, yang menerima secara langsung kan bacaan Al-Quran daripada Rasulullah tu. Jadinya dengan keberkatan dia tu, keberkatan Al-Quran yang dia ada tu kan pada Zaid tu, so dia sentiasa mendapat bimbingan kebenaran dalam setiap masalah yang dihadapi pada ketika tu kan. So setiap kali orang ada masalah tentang apa-apa isu, so orang akan cari dia. Even khalifah sendiri pun pada masa tu kalau ada apa-apa isu kan yang tak dapat settle, mesti cari Zaid bin Sabit. Sebabnya dia tahu Al-Quran tu je adalah solusi kan kepada setiap masalah. So dia tahu Zaid ni adalah orang yang memang dapat wahyu tu direct daripada Rasulullah kan. Orang yang mencatat wahyu tu sendiri kan. So dia tahu asbabun nuzul daripada setiap ayat yang turun tu kan. So setiap kali khalifah ni ada masalah ke apa-apa tentang sesuatu isu, dia akan cari Zaid kan untuk selesaikan masalah tu kan. Okay. So ada satu masa tu berlakulah perselisihan faham tentang pendapat untuk orang nak mengangkat siapa nak menjadi khalifah kan setelah Rasulullah wafat kan. So masa tu berlakulah pergaduhan antara kaum Muhajirin dengan Ansar. So kaum Muhajirin pun katalah, diorang kata diorang rasa orang kami yang mesti jadi khalifah kerana kami lebih sesuai menerimanya. Lepas tu kaum Ansar pun menjawab kan, orang kamilah yang menjadi khalifah kerana kami lebih banyak layak mendapatkannya. Jadi masa tu macam semua duk bergaduh kan. Sampai kan ada pula yang orang yang cuba nak mengambil jalan tengah. Dia kata khalifah ni kena pegang bersama-sama sebab selama ni apabila Rasulullah tu angkat seorang dari kalian untuk menjalankan satu tugas, maka baginda akan mengangkat seorang dari kami untuk mendampingi. Maksudnya diorang macam nak kata kaum Ansar dengan kaum Muhajirin pun kena ada orang yang kena buat kerja tu sama-sama khalifah tu. Tapi tak boleh, dia kena seorang je kan. Jadi akhirnya benda tu menjadi satu pergaduhan kan. So disebabkan tu datanglah. Sedangkan pada masa tu Rasulullah punya jasad masih ada lagi, tak dikebumikan lagi, tapi dah berlaku pergaduhan kan ketika tu kan. Jadi apa yang diorang datang adalah diorang pergilah berjumpa dengan Zaid bin Sabit ni kan. Jadi so Zaid pun mengeluarkanlah dia punya, disebabkan dia ni orang yang disinari petunjuk cahaya Al-Quran. So apa yang keluar adalah dia kata, wahai seluruh kaum Ansar, sesungguhnya Rasulullah tu berasal daripada golongan Muhajirin, maka penggantinya harus berasal dari golongan yang sama.
selama ini, yakni kita kaum Ansar adalah penolong Rasulullah, maka kita juga harus menjadi penolong baginda dan menjadi penyokong dalam perkara kebenaran. Jadi lepas tu Zaid pun hulurkanlah tangan dia kepada Abu Bakar As-Siddiq kan. Dan berkata inilah khalifah kita, maka berbaiatlah kepadanya. Jadi nak kata disebabkan keberkatan Al-Quran dan kekuatan dalam Zaid ni memahami ayat Al-Quran kan, dalam waktu yang cukup lama, so dia ni menjadi penyuluh yang memberi petunjuk kepada kaum muslimin ketika itu kan. Okay. So Rasulullah kata, masa zaman Umar tu dia cakap lah kan, Umar kata dekat seluruh kaum muslimin pada waktu tu, dia kata wahai seluruh kaum muslimin, kalau kau rasa kau ada masalah Quran, kau jumpalah Zaid bin Sabit kan. Kalau kau ada masalah tentang fiqh, kau jumpalah Muaz bin Jabal. Tapi kalau kau ada masalah tentang nak minta harta, kau boleh datang jumpa aku kan. Sebab maksud tu Umar Al-Khattab ni dia memang dia adalah tugas dia adalah menjadi sebagai pengurus, orang yang bertanggungjawab untuk membahagikan harta lah pada ketika tu kan. So nak kata betapa tinggilah darjat Zaid bin Sabit ni kan, disebabkan dia orang yang dekat dengan Rasulullah dan dia penerima wahyu direct daripada Rasulullah juga kan. Okay. So apa-apa orang akan rujuk dia. So nak kata setiap masalah tu kan sebenarnya memang jawapan dia ada pada Al-Quran kan. So betapa besarnya lah efek orang yang dekatkan diri dia dengan Al-Quran dan wahyu Allah tu, nak kata segala masalah tu dia boleh settle dengan kefahaman Al-Quran kan. So di saat ketika Zaid ni meninggal dunia, menangislah kaum muslimin menangisi lenyapnya ilmu yang terkubur bersama Zaid bin Sabit tu kan. Sebab kan orang tahu dia tu betapa dia tu memang jadi pakar Al-Quran kan kepada ketika itu kan. So bila dia meninggal tu orang rasa macam sedih sangat lah kan. So akhirnya macam mana kita nak tengok kan macam mana kan Zaid ni dia boleh jadi orang yang hebat, sebabkan daripada kecil dia dan keluarga tu dia ada satu mindset kan macam mana nak dekat dengan Rasulullah kan. So macam mana dia orang berfikir macam mana nak contribute diri dia orang tu untuk Islam kan. Dia bukanlah untuk diri dia sahaja, tapi setiap apa yang dia fikir, setiap apa yang dia buat tu dia fikir untuk semuanya adalah untuk Islam kan. Untuk contribute untuk Islam kan. So jadi kan kalau kita tengok kenapa umat Islam sekarang tak hebat? Kenapa orang rasa Islam tu kolut? Kenapa orang rasa Islam tu kalau masuk Islam je jadi macam mundur kan? Kenapa orang rasa macam tu? Kenapa Islam sekarang mudah dipijak-pijak je? Ada nak jawab? So kenapa umat Islam sekarang kan kalau kita tengok sebab penganutnya lemah. Betul? Sebabnya kita tu tak ada cita-cita besar macam mana sahabat dengan ahli keluarga dia sendiri kan. Macam mana mak Zaid tu sendiri bercita-citakan sikit, dia yang nak memperjuangkan anak dia, dia yang nak memberi anak dia tu kepada Islam kan. Rela kan anak dia tu mati syahid untuk Islam kan. Tapi kalau kita tengok sekarang kan, mak-mak kita kan, even kita nak keluar rumah pun mak kita risau. Memanglah risau kan, sepatutnya memanglah risau kan. Tapi kalau ada benda kebaikan yang patutnya macam sepatutnya anak dia tu dia macam mana nak kata anak tu sekarang kan dia sekadar macam menjadi orang kata hiasan ke? Ada satu ayat Quran tu ada cakap anak-anak kamu sebagai perhiasan benda kan. Kak Zati ingat tak? Anak dan isterimu adalah ujian, adalah hiasan, tak pasti ya. Perhiasan ada. Dia kata nak kata macam itulah. Sekarang mak-mak parents zaman sekarang dia menjadikan anak dia tu sebagai perhiasan. Faham tak? Kalau tengok perhiasan kan, selalunya letaknya dekat mana? Apa orang buat dengan perhiasan?
Display. Untuk display ataupun macam kalau ada trofi kita akan letak dalam satu almari dan kita nak untuk semua orang tengok lah okey pencapaian-pencapaian kan. So macam itulah sebenarnya anak-anak tu mak parents sekarang ni dia akan rasa macam bila anak dia tu berjaya okey supaya dia boleh display dekat orang kan. Inilah anak aku, macam nilah anak aku yang berjaya tu ada pangkat ni, ada pangkat tu kan. Belajar ada ANC semua tu kan. So untuk dia display dekat orang anak dia adalah bagus macam ni kan. Dia sebagai perhiasan. Tak apa nanti akak share balik ayat Al-Quran tu memang ada. Okay. So nak kata cita-cita parents kita sekarang tu memang sangat kecil lah. Dia sekadar perhiasan untuk dunia, faham tak? Untuk dibangga-banggakan kepada orang ramai tentang anak aku ni ada belajar sampai PhD, ada pangkat doktor, ada master kan. Belajar memang full flat setiap sem kan. Untuk dibangga-banggakan kepada orang ramai kan. Tapi sebenarnya sangat kecil lah cita-cita tu kan. Ataupun benda yang mak ayah kita tu nakkan daripada kita kan. Tapi kalau tengok pada zaman dulu tu, memang mak ayah ni parents sahabat-sahabat ni memang sampai memang diorang tu ada anak ataupun nak melahirkan seorang anak tu adalah untuk dikontributkan kepada Islam kan. Untuk memang betul contribute tu untuk memang mati untuk Islam kan. Untuk dapatkan kefahaman Islam, untuk menegakkan syiar Allah kan atas muka bumi kan. Tapi berbezalah kan dengan parents zaman sekarang kan. So sebab itulah Islam tu semakin lemah kan. Sebabkan kita tak ada cita-cita yang sama lah macam mana mak ayah para sahabat dulu kan. Okay. So kalau itulah nak kata kan, kalau ada orang yang hebat sekalipun kan, orang tu mesti orang yang tak mengamalkan Islam pun. Jadi kita tu sebenarnya nak hebat sebabkan apa? Kenapa kita nak jadi hebat kan? Tu tanyalah diri sendiri kan. So jadi berapa ramai je kan orang yang hebat hari ni tu dia dipacu oleh Islam. Faham tak? So hebat dia tu kan. Kalau dipacu oleh Islam sebab dia tu memang nak contribute diri dia untuk Islam kan. So tengok obsession dia tu kepada apa yang dikejarkan tu untuk apa kan. So obsession kita kepada belajar, obsession kita kepada kerja kita, so cita-cita kita. So apa yang kita buat semua ni, apa obsession kita kan? Adakah sekadar untuk kita nak mendapat pangkat ataupun untuk kita bagi tahu orang kan, kita ni memang ada satu title yang untuk boleh dibangga-banggakan kan. Tapi sebenarnya benda yang besar tu adalah kalau obsession kita kepada akhirat, so belajar kita, kerja kita, setiap cita-cita yang kita buat tu semua adalah untuk Islam kan. Untuk kita kembalikan balik kepada kita nak contribute segala benda tu untuk Islam kan. So kita belajar pun memang untuk supaya at last kita gunakan ilmu kita tu untuk buat tujuan hidup kita balik kan. Kerja kita pun akhirnya kita buat tu sebabkan kita nak buat tujuan hidup kita kan. So nak kata check balik lah kan obsession kita kepada apa yang kita nak kerjakan dekat dunia kan. So harapnya macam akak nak mengajak kan semua orang supaya kita ni kan belajarlah macam mana para sahabat ni lagi-lagi Zaid bin Sabit kan, macam mana semangat dia tu kan dalam nak mendekatkan diri dia dengan Rasulullah tu. Kalau ada satu benda yang menghalang, benda tu tak mematahkan semangat dia dan dia akan cuba cari opportunity lain kan untuk dia nak cari juga kan cara supaya dia boleh capai objektif yang dia nak kan pada awalnya kan. So insyaAllah itu je. Dan siapa-siapa nak share pun Kak Zati nak tambah. Tak ada, saya tak ada nak tambah. Okay, ada sesiapa nak share apa yang dia dapat? Satu perkataan ke? Hello. Ada tak? Mira macam nak share je tu. Tak nak. Ain Sofia ke? Tak. Ashikin ke?
Tak ada nak share apa yang dia rasa lepas dapat ni. Ke macam tak faham ke boleh cakap juga. Nanti Kak Tati boleh share balik. So insyaAllah tadi kalau kita dengar cerita Zaid bin Sabit kan, betul kan? So Zaid ni macam kita tengok tadi sangat berbeza lah dengan kita kan. Mungkin kita waktu muda kita pun tak rasa nak syahid kan. Sebab kita macam still muda lagi nak enjoy kan. Tapi Zaid ni kecil-kecil lagi dah ada impian besar. Kiranya mereka ni sahabat-sahabat terdahulu daripada kecil lagi dah letak satu impian besar, iaitu impian akhirat. Kiranya mereka ni sangat jelas dengan tujuan hidup dia. Maksudnya apa-apa yang dia buat semua tu semata-mata untuk buat balik semua tujuan hidup dia. So insyaAllah kita semua kan, kadang-kadang kita macam Kak cakap tadi lah, kita pergi sekolah, kita apa yang kita buat semua kita kena orientasikan kembali kenapa kita buat benda tu kan. So kita ambil lah contoh daripada Zaid ni, betapa Zaid ni daripada kecil sampailah dia punya kehidupan